Okey, kita sambung balik Kita sambung balik. Sekarang ni keluar naik bis ke Azmira? Ya, sir. Okey, sekarang ni kita nak simpan data dalam objek. Bila kita save data, first kali kita akan simpan semua data ni dalam objek. Tapi sebelum nak save data, you all kena calculate terlebih dahulu untuk nak dapatkan net salary. Okey. So save, bila calculate, lepas tu save data akan simpan dalam objek. Okey, kita akan simpan dalam objek. Contohnya kita buat di mana dia? Kita akan dapatkan contoh di mana. Okey, save. Okey, sebelum tu saya nak tengok bagaimana kita simpan ni. You kena tengok dia punya apa ni? Apa yang telah jadi. Okey, you kena tengok sequence dia. Okey, sequence untuk kita nak simpan data dalam objek. Tengok sequence dalam constructor. Okey, so saya copy di sini. Okey, save button saya copy dulu di sini. Boleh tengoklah. Panjang ni. Ada 9 data, 9 jenis data. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan nilai staff number. Staff number adalah integer kan? So integer digunakan integer staff number sama dengan ini pun kita sebab staff number adalah integer, so kita gunakan integer dot pass in. So data yang kita nak ambil adalah text field lah. Text field staff number dot get text. Nampak? Okay, saya dapat dah. Staff number dah dapat. Kemudian name dalam bentuk string lah. String name sama dengan so ni adalah string, so you tak perlu tukar ke integer ataupun double. tf name dot get text. Okay, tak masalah. Kemudian apa lagi? Name, staff number, name, gender. Okay, kalau gender ni bagaimana you all nak dapatkan data daripada gender? Gender ni adalah apa ni? Gender ni kita gunakan radio button. So radio button kita gunakan seperti berikutlah. Di mana dia? Radio button. Radio button nak dapat nilai adalah you all kena buat sikit lah. If kita buat di bawah ni. If apa ni? If RB, tak apa, kita buat kat sini. Kita ikut sequence. If RB, okay, sekarang ni jantina kita buat seperti berikut. Jantina string strng gender. So buat masa ni kita letak nilai null dulu. Sebab apa nanti kan? Sebab kita nak buat pengiraan dulu. Is RB male dot is selected. So kalau is selected, so kita akan buat gender adalah male. Okay. Gender adalah male. Okay. Kemudian else if kenapa dia pergi sini? Kita buat terus lah. If RB female is selected, kita akan letak gender adalah female. So kita dah dapat dah nilai bagi selected tu, maksud kalau kita klik. Okay, kalau kita klik. Kemudian staff number dah, name dah, gender dah, address senang saja. Address kita gunakan seperti inilah. Benda ni. Address adalah string address sama dengan
tf address dot get text. Okay, sebab itu string. Lepas tu state, kalau state dia macam mana state? State kita buat dalam combo box. State adalah combo box. Okay, kalau state combo box, macam mana nak buat? Macam mana dapatkan data dari combo box? Combo box ni, kita buat string lah. String state sama dengan, macam mana buat? Combo box adalah CB state. Kena ingat lah. That's why nama variable tu kena faham. Get selected item. Apa maksud dia? Get selected item. Ini saya dah lupa dah ni. Tengok Get selected item. Nah, get selected item ni dia akan return dalam bentuk objek. So kalau objek, you all kena tukarkan ke bentuk string. Get selected item ni akan return dalam bentuk objek. Okay. So sebab objek you nak send ke string tak boleh. So you all kena buat apa? You kena buat tukarkan string dot value of. So you all value of kan benda ni. So selesai. Okay, get selected. Setelah tu, okay, state dah buat. Kemudian salary dah, allowance pun dah. Kemudian deduction pun dah, net salary pun dah. So masa sekarang ni you all dah dapat dah semua data daripada ni. Kemudian kita boleh buat apa sekarang? Kita boleh simpan data dalam objek. Objek ni adalah objek staff. Staff ni kita buat sini, kita declare sini lah. Staff kita buat kita create objek bagi pekerja. Okay, variable untuk staff adalah pekerja kita buat. So nak senang lah. Sorry, kita guna employee lah. Employee ada nama beza sikit lah, employee. So kita buat sini employee. So kita simpan dalam objek new, tengok, new staff. Okay, so benda apa yang kita nak masukkan, kena ikut turutan. Mula kita masukkan staff number. Okay, saya delete lah. Saya bagi dia dalam satu arah. Kenapa tak keluar? Okay, nampak staff. So kita simpan di staff number. Okay, kita gunakan benda yang sama. Okay, kemudian name ikut sekunya. Kemudian gender. Kemudian lepas gender dah, address. Lepas address, state. Kita simpan salary. Kemudian allowance, deduction, kemudian net salary. Dah. So kita simpan dalam satu objek. Okay, kemudian kalau you all nak, kita nak simpan data dalam, apa ni, dalam file. So bagaimana you all nak simpan data dalam file? So nampak kat sini staff operation. Okay, staff operation kita akan buat satu method, nama dia public void add record. So kita terima satu parameter, nama dia
apa ni? Staff. Kita nak simpan satu apa? Satu ya Allah. Satu record. Staff nama dia employee. So for M stand for employee. So bila saya simpan, so ada tiga apa ni? Tiga kelas Okay. So staff GUI bila kita simpan, kemudian kita akan katakan sini saya nak buat apa ni? Okay, saya nak staff operation ni. Staff operation, saya akan create object. Sebab saya nak gunakan add record ni. So bagaimana you all nak gunakan add record? Boleh tak kalau saya buat sini static? Public, static. Okay, so kita akan simpan dalam apa ni? Dalam file. So kalau file kita akan gunakan file text. File text tu kita akan melibatkan file writer. Okay, file writer. Okay, FW new file writer. Okay, so kita akan guna dua kelas, print writer PW new print writer. So ujung ni mesti merujuk kepada parameter kat sini mesti merujuk kepada FW FW. Okay, sekarang ni tak complete lagi ni. Sebab kita nak simpan satu file. Kita sebut ni lah. File name equal to new file. Apa file yang you nak buat? Kita simpan file employee txt. Okay, ada masalah atau tak? So okay, keluar. Ini pun keluar. Okay, ini file writer mestilah merujuk kepada file name. Okay, file name di mana dah? Copy. Kemudian di file name. Okay, kemudian apa lagi? Move initializer to constructor. Ini ya. Apa maksud dia ni? Unreported exception. So ini adalah check exception. So you all kena buat apa sekarang ni? Okay, benda ni saya akan buat dalam ni lah. Saya akan cut. So, bila you all buat, you akan nampak benda ni. Okay. Okay, kena buat exception. Kena buat exception. Nampak kat sini dia akan buat exception ni. Ni. Barulah you all boleh buat. Okay. Kemudian kita akan simpan data. Simpan data dalam file emp dot print. Okay, print kita simpan. Okay. Kita simpan print line. Print line ini m dot first kali apa yang kita simpan? Get apa ni? Saya dah lupa lah. Kita akan get staff number. Kita akan simpan. Apa lagi? M dot print line ke?
Oh, silap. Bukan M. Ini adalah PW. Print writer. Kita nak ni. PW dot print line. Print line. So emp dot staff number get name. Kita tengok sini dulu. Design. Staff number, name. Staff number. Okay, simpan. Get name. Gender. Jadi saya copy lah. Senang sikit. Sebab kita tulis banyak ni. Emp dot get gender. Selepas tu apa lagi? Address state. Okay. PW get address. Okay. Kemudian PW dot saya dah copy dah. Emp dot state, mana state? State. Kemudian PW lepas state apa dah? Lepas state gross salary, gross allowance deduction, gross salary deduction. Gross dot gross get salary. Kemudian PW dot saya selalu lupa. Emp allowance. Ini adalah kaedah kita simpan dalam file. Kemudian apa lagi? Allowance. Emp dot get allowance deduction. Kemudian PW emp dot get net salary. Okay, selesai. Dah berapa? Ada 9 ke? Kita cuba check. Ada 9 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selepas tu kita akan tutup file. PW dot close. Kemudian FW dot close. Okay. Close. So, kita cuba buat. Adakah ia berkesan ataupun tidak? Okay. So, staff GUI. Staff GUI. Kat mana nak buat? Oh, ini ada error. Okay. So, kita cuba run. Okay, kemudian di mana dia? Ya Allah, di mana? Participant, new share. Okay, sekarang Azmira nampak tak? Nampak. Okay. Nampak apa? Nampak output. Satu. Okay, nama Zabidin Hussein. Mail, address Taman Teja, Changlun. Kedah, gross salary katakan 2,000. Allowance ada berapa? 500. Deduction katakan 300. So semua apa? 2,500 tolak 300 jadi 2,200. Calculate. So saya save data. Okay, kita dah save data. Okay, save data. So saya akan bawa you all ke file. Ke mana ya? Ke file mana file? Okay. Ya, sekarang keluar apa Azmira?
Keluar file manager. File manager lah. Okay, sekarang ni saya simpan tadi dalam slides notes dalam GUI project. Mana dia punya ni? Dia punya file tak keluar ke? Ada kat mana saya tengok? Disimpan dalam mana? Mana employee? Okay, sekejap lah. Kalau ikut di sini, file simpan dalam employee.txt. Okay, employee.txt kat mana saya letak? C. Di mana? Ya, saya nak tengok di new share, kita pergi ke NetBeans, kita tengok file processing. Ni mana file processing project, file processing write data to text file. Tak ada masalah, okey je. Textfile.txt, file writer. Okay, file, new file. Okay, file writer. Okay. Ini. Okay, sekarang saya tengok lain. Ada beza di sini. File, new file. Okay, file writer. Okay, kemudian print writer. Kenapa dia tak keluar? Di mana file? Saya nak cari file tu. Employee.txt. Saya cuba run sekali tak? Tak apa. Saya run di sini. Satu. Oh, tak nampak lah saya run. Cuma saya nak tengok dulu. Zabidin Husin, email address Taman Teja Canggun, Perlis ke salary 2000, allowance 2000, allowance 500, deduction katakan 300. So calculate, save data. Okay, save data. Di mana dia? Di mana dia? Okay, so bila saya check. Sekarang you all keluar apa sekarang, Azmira? NetBeans lah. Saya nak check dulu dekat apa ni, video GUI. Slides. GUI project. Kenapa dia tak keluar? Employee.txt. Nanti saya akan tengok lain lah. Mungkin ada kesalahan di mana-mana ni. Tapi basically macam tu lah, you all boleh nampak. Okay. Yes. New share. NetBeans. So sepatutnya tidak ada masalah ni. Oh, patutlah. Patut dia tak simpan.
Sebab kita, sekarang you akan naik bin kan Azmira? Yes, sir. Sebab kita tak panggil lagi method add record. Method add record. So macam mana nak panggil method add record? Sebab start operation dulu. Start operation saya buat di sini lah. Saya buat ke atas. Saya buat ke atas. Okay. Actually yang ni pun you all boleh letak di sini. Staff, katakan saya delete lah. Saya delete staff employee kan. Staff employee letak di sini. Private staff staff employee, ada masalah. Okay. Kemudian saya buat satu lagi, private apa lagi, staff operation. Sebab staff operation, nampak? Okay. So staff operation, saya panggil staff operation dot apa ni? Kenapa tak keluar? Staff operation okay lah. Sekarang ni kita buat di sini lah. Minta maaf. Saya kembali semula di sini. Tadi staff sama employee. Okay, tak masalah. Kemudian kita buat satu lagi adalah staff operation. Saya buat operation staff operation equal to new staff operation. So saya nak panggil. Ni apa masalah ni? Ni nama kelas. So bila saya buat sini staff operation, saya nak panggil method. So saya akan panggil. Yang ni tak ada masalah sebab kita akan gunakan new. Ini kita akan gunakan kat sini. Tak masalah. Staff operation ni, so you nak panggil method dia. Ctrl C. Okay. Dot. Kenapa tak keluar? Staff operation. Oh, static. Cuba ni. Staff operation add records. Baru keluar. Add record employee. Add record employee. Okay. Sekarang ni kita dah kita akan run. Kita akan run. Okay, Azmira, you all nampak apa sekarang? Nampak? Apa nak bin? Ni Nampak apa dah? Okay, satu. Oh, kita dah 10 minit lagi. Apa ni kita ni? Zabidin Hussein. Tadi sebab saya tak panggil method add record tu, so dia tak tahulah. Okay, Taman Teja Changlun. Perlis, masuk Kedah, katakan gaji 2,000, allowance 500, deduction 300. So akan jadi 2,200. Saya save data. Save data. Akan ada error di sini. Apa error dia? Calculate. Okay, dia save data. Kita cuba tengok apa ni? New share. Pergi ke sini.
Okay, so kita nak tengok adakah data telah di mana GUI, slides not, GUI project. Oh. Okay, so saya ada masalah lagi. Okay, saya ada masalah lagi, nanti saya akan tengok link, tengok macam mana. So, tak apalah, kita berhenti setakat ni dulu. GUI project. Nanti saya akan tengok. Saya ada masalah sini. Source design. So errornya adalah okay, saya ada masalah di sini. Kat mana? Okay, ini adalah error yang saya dapat. Okay, nanti saya akan baiki, kemudian saya akan demo dekat URL lain. Kita tengok apa yang salah ni. Design. Source. Oh, unreported exception. Unreported exception. Surrounding statement. Okay. Sekarang you all nampak apa sekarang? NetBeans sir. NetBeans. Surround statement with try cache. Okay. Kita gunakan try cache lah. Kita buat try cache. Try cache. Ada lagi tak error? Error. Stop. Okay, sekarang ni kita, okay, maksudnya sekarang ni, okay, kita kena letak apa ni? Try cache IO exception. Okay, so sekarang ni ada lagi 6 minit. Okay, saya cuba run sekali lagi. Cuba run sekali lagi. Run sekali lagi. New share. Okay. Sekarang keluar output kan, Azmira? Ya. Sabidin Hussein, mail, address, apa address? Saya buat Taman Teja cukup. Taman Teja Kedah cross 2,500 kemudian 300 calculate save data. Okey. Dah boleh save lah. Sebab tidak ada error di sini. Okey, you all boleh save data. Kemudian kita akan tengok, saya akan bawa you all ke mana? Ke sini. Sekarang ni keluar apa? File Explorer kan? Azmira? Ya. Betul. Okay, sekarang ni kita ke video G. Slides notes, GUI project. Okay, nampak tak ni? Keluar employee. Itu adalah employee.txt lah, file. So bila you all klik, nampak? Okay, nampak tak? Tak nampak sir. Oh, tak nampak. Nasib saya beritahu. Tadi file tadi you nampak kan? File employee. File nampak. Di mana dia? Okay, nampak sekarang? Nampak sir. Besarkan lagi. Nampak? So dia dah simpan dah di dalam, file. Okay, dah simpan di dalam file. Okay. Tapi sekarang you all kena fikir lah, macam bagaimana kalau you all nak tambah data lagi, tambah. Ini kan first time tak ada masalah lah. Okay. Okay, itu saja. So nanti kalau you all nak baca, nanti akan you kena fikir sikit lah. Ini you akan baca sebagai, kalau you all guna scanner, you all nak guna scanner ke you all nak gunakan read line?
Nak senang you all guna readline, senang. Readline kemudian convert kepada integer. Ni sebab readline dia akan baca dalam bentuk dia akan return dalam bentuk string. Okey, dalam bentuk string. Okey, bila you baca ni readline convert kepada integer. Okey, ni tak perlu convert sebab dia bentuk string dah. Ini string. Ni convert bentuk double. Ni double, bentuk convert bentuk double. Ini integer dot pass in. Ini double dot pass double, double dot pass double, double dot pass double dan sebagainya. Okey, itu saja yang saya nak beritahu. Okey, sekarang ni saya pergi ke coding balik lah. Okey, itu ya yang saya nanti saya akan modify dan saya akan post lain. Okey, kenapa benda ni you all kena buat try catch ni? Sebab add record ni dia kena ada exception sebab dia melibatkan file. Okey, melibatkan file. So bila melibatkan file dia adalah check exception. Kalau you all tak fix the problem, so you all tak boleh nak run. Ini adalah check exception. Okey. So bila add record ni dipanggil dalam kelas staff GUI ni, yang ni pun you kena buat exception juga. Okay, ni you all nak try catch. Okay, itu je. Okay, so kita berhenti setakat ni, nanti kita akan jumpa di lain hari ya. Okay,